tengok Daniel ni, patutnya satu-satu jatuh. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam satu lagi video Physics Scream Malam Sepi Berteman kembali. So kita dah ada tagline sendiri. Kalau korang ada apa-apa nak share, korang boleh tag kita orang Malam Sepi Berteman kembali, okey? Kalau korang ada tengok episod sebelum ni, which is pasal homestay tu, mungkin ada yang dah perasan and mungkin ada yang belum. Kalau korang tengok betul-betul, perhati betul-betul, kita dah capai 1k subscriber guys. So thank you sangat-sangat kepada korang. Tak pernah terjangka pun yang kita orang akan dapat 1k subscriber dalam masa 1 bulan 1 minggu. Kau bayangkan tak, kita orang bukan seorang influencer, kita orang bukan seorang insta famous, tapi dah boleh dapat 1k dalam masa 1 bulan 1 minggu. Dan ni memang berkat sokongan korang juga dekat Physics Scream. So thank you banyak-banyak, terima kasih sangat-sangat. And jangan berhenti support kita orang, terus support kita orang. And mungkin satu masa nanti kita boleh buat misi kedua kita, iaitu untuk capai 10k subscriber. Tapi untuk malam ni kita tenang-tenang lu, kita let lu. So aku buka gelanggang malam ni dengan 3 kompilasi kisah baru yang di request oleh Kim Bayo sendiri. Kalau tak silap aku dalam episod lepas. And aku persembahkan kat korang 3 kompilasi kisah seram tanah perkuburan. So bila cakap pasal kubur, siapa je yang tak seram pergi kubur? Lagi-lagi kalau kau pergi tu waktu tengah malam, memang seram habis lah. Vibes dia yang sunyi, lepas tu gelap lagi kan. Dan kat situ lah tempat di mana jasad-jasad tak bernyawa tinggal. So memang kalau tanya aku pun, aku seram. Tapi seram-seram kubur, still ada alunan Yasin. Kalau rumah kita yang tak ada bacaan-bacaan Quran ni, mana lagi seram? So kita start kisah pertama malam ni dengan satu kisah yang kita orang bagi nama Pak Hamzah. So kisah yang terjadi kepada seorang pemuda yang bernama, kita bagi nama dia Daniel. So Daniel ni bertugas sebagai penjaga kubur. Dia bukan penggali kubur tau, dia penjaga kubur. Penggali, gali kubur, penjaga, jaga mayat. Okey. So bila dia datang dalam 6.45 macam tu, dia datang ke tanah perkuburan. Untuk makluman korang, tanah perkuburan yang dijaga oleh Daniel ni sedang melakukan proses pemindahan mayat, which is diorang gali balik and mungkin diorang akan letak ke tanah perkuburan yang baru ataupun melakukan proses-proses pembersihan macam tu lah. So bila dia sampai, dia jumpa dengan seorang pakcik, di mana pakcik tu bertugas bersama dengan kru pemindahan mayat. So pakcik ni tanyalah dekat Daniel, kamu ke yang jaga mayat ni malam ni? So Daniel, pakcik, saya jaga. Senyum macam tu. Pakcik tu, bagus lah. Bukan apa, kita takut ada orang buat kerja-kerja kurafat, kerja-kerja syirik macam ni kan. Macam yang korang boleh tengok dekat filem kan, orang buat minyak dagu lah bagai. So sebab nak elakkan benda terjadi, so Daniel ni pun menjalankan tugas untuk menjaga mayat tersebut. So malam tu, si Daniel ni hanya dibekalkan satu kerusi dan satu meja. Kalau korang boleh bayangkan, kubur yang dijaga oleh Daniel ni, dia tak ada pondok pos tau. Macam satu tempat yang pos kawal lah macam tu. Tak ada tempat untuk Daniel ni duduk macam rumah, macam pondok kecil, tak ada. So nak dijadikan cerita, si Daniel ni dia syok dengar radio malam tu. Yelah, sunyi dengar radio. Tiba-tiba datang ada seorang pakcik ni. Dia datang menghampiri Daniel. Ini pakcik ni dia cakap kat Daniel, sebenarnya kau nak cakapkan tu dekat Daniel. Dia kata, nama pakcik Hamzah. Pakcik salah seorang pekerja atau tenaga kerja yang melakukan proses pemindahan mayat ni.
Pakcik boleh tak pakcik nak masuk dalam sekejap, masuk dekat kawasan perkuburan tu, sebab ada barang tertinggal petang tadi kan. So si Daniel ni pun macam okey. Boleh. Elok-elok cik, dia bagi lampu suluh dekat pakcik tu. And then pakcik tu pun berlalu pergi. Si Daniel ni pun buat hal dia, dengar radio tu kan. Dengar. Beberapa jam pakcik tu tak balik lagi. Tadi kata nak ambil barang je kan, tapi pakcik tu still tak balik lagi. Cik nak dijadikan cerita, dia cakap, mana pakcik ni? Kalau jadi apa-apa ni, aku lah kena. Dia pun nak pergi kat pakcik tu. Tengah-tengah nak pergi, dia dekat atas meja dia ada 2 torchlight tau. Satu dia dah bagi dekat Pak Hamzah, tiba-tiba satu lagi hilang. So memang gelap. Kau bayangkan kubur waktu malam gelap, memang tak ada lampu langsung kan. Selalunya kubur berdekatan dengan masjid, and masjid lampu selalu bila malam dah tutup. Kubur mana datang lampu? Tak ada kan. So memang gelap gelita. Tapi digagahkan juga diri untuk cari pakcik tu. Tengah duk dia berjalan, dia dengar ada suara. Dari jauh dia dengar. Lepas tu dia macam, apa benda tu? Dia pun nyorok dekat alatan-alatan yang digunakan untuk pindahkan mayat petang tadi. Macam kalau korang bayangkan macam dia ada penyodok bagai semua kan. Lepas tu dia nyorok dekat belakang tu dia tengok. Dari jauh dia nampak Pakcik Hamzah tengah duduk bersila. Yang seram ni bukan Pakcik Hamzah. Yang Pakcik Hamzah tu memang dah duduk. Yang seram tu bulatan yang kelilingi Pakcik Hamzah. Ada susuk tubuh ramai tau keliling Pakcik Hamzah berbungkus babe. Senang cakap, pocong. Bila dia nampak macam tu, dia astaghfirullahalazim, apa ni? Dia cuba dengar apa yang Pakcik Hamzah cakap. Tapi dia tak dapat dengar sangat lah, sebab mungkin time tu dengar macam benda-benda kan. Lepas tu baru dia fokuskan. Dia cuma dapat tangkap perkataan akhir Pakcik Hamzah tu. Pakcik Hamzah tu cakap macam ni. Dari tanah kau datang, ke tanah jua kau kembali. Tapi belum masa kau pergi, berhambalah padaku. Dia cakap macam tu. So dia dengar, tiba-tiba radio kan, dia dengar radio tadi, dia bawa radio tu. Mungkin dia dengar kat phone ke, ataupun radio tu kecil je. Radio tu berbunyi tapi dekat frekuensi yang tak ada siaran. Macam tu. Bila berbunyi, Pakcik Hamzah tu macam ni. Kau bayangkan dia suasana gelap macam tu, dengan Pakcik Hamzah tu macam ni. Bukan Pakcik Hamzah je, benda-benda tu pun macam ni. Dia tengok dia ni, lepas tu ni satu-satu jatuh. Pak. Tiba-tiba kata Pakcik Hamzah ni pun, "Weh bangsal." Dia sebut benda tu lah, tapi kita cakap bangsal bangsal. "Weh bangsal." Lepas tu dia pun macam, kalau tak silap aku dia cuba lari, and tiba-tiba gelap, dia pengsan. Keesokan paginya, pekerja pemindahan mayat ni jumpa si Daniel ni dekat dalam salah satu kubur. And bila Daniel ni tanya siapa Pakcik Hamzah ni, sebab dia katakan dia pekerja, salah seorang pekerja pemindahan mayat juga kan. And tak ada orang langsung yang bernama Pakcik Hamzah. Kau nak tahu, dalam list pekerja pemindahan mayat tak ada Pakcik Hamzah. Nama Pakcik Hamzah dekat
nama mayat-mayat yang dipindahkan. So maknanya malam tu bukan je dia nampak pocong. Siapa yang menjelma jadi Pak Cik Hamzah tu sekali dia jumpa. Kita move up ke kisah kedua. Kisah yang aku bagi nama Kau Keluar. So kisah Kau Keluar ni terjadi kepada sebuah pasangan suami isteri. Okay. Suami isteri yang baru beli rumah. So selama ni diorang menyewa, tapi bila dapat beli rumah, memang excited gila lah dengan mungkin harga yang murah. So memang diorang dapat memiliki satu rumah yang mewah. Untuk pengetahuan korang, diorang dah beli perabot dah. Perabot, kelengkapan semua diorang dah beli beberapa bulan sebelum diorang masuk rumah tu. Okay, sebab si suami ni dia selalu kerja macam luar daerah, outstation. So mungkin diorang takut lah bila si suami ni asyik kerja ulang-alik tak sempat nak beli perabot semua kan. So lambat lah diorang nak duduk selesa kat rumah tu. So nak dijadikan cerita, malam pertama tidur kat dalam rumah yang diorang beli tu, tak ada masalah. Cuma si suami ni dia dapat mimpi yang pelik tau. Dia dapat mimpi dia nampak tanah perkuburan orang asli dekat dalam rumah. Okay, dia nampak macam dalam rumah dia ada kubur orang asli. So tapi dia kata, tapi dia macam biasa lah tu, mainan tidur kan, biasa. So ya, tibalah masa bila mana si suami ni kena kerja luar daerah. So malam pertama, kalau tak silap aku, dia kena usik sikit-sikit je lah kan. Dia dengar ada ni, apa ni, bunyi yang selalu orang dengar bila duduk seorang-seorang kat rumah. Bunyi apa? Bunyi guli. Dia dengar bunyi guli je. Kau bayangkan, rumah kosong, rumah baru, tak ada anak tapi ada guli. Dia dengar. Dengar. Tapi dia usik-usik macam tu. Isteri ni, kalau aku jadi isteri ni pun aku takut duduk rumah seorang-seorang. Rumah besar. So dia pun cepatkan sikit tidur. Cepatkan sikit tempoh waktu dia untuk tidur. Esok paginya dia bagi tahu suami dia, bang, malam tadi ayang dengar guli lah bang. Dengar bunyi guli malam tadi. Si suami ni tak ada apa-apa tu, tak ada apa-apa lah tu. Biasalah, kita jadikan cerita macam tu lah. Rumah baru kan, biasalah, kadang-kadang rasa tak sedap, kadang-kadang dengar bunyi benda-benda pelik. Biasalah tu. So malam kedua, bila malam kedua, benda ni kacau, dia upgrade sikit. Lepas si isteri dah mandi, makan, tengok TV, dia dengar ada dekat dapur cawan jatuh. So dia pun pergi lah dapur, isteri pun pergi dapur. And then dia tengok nasib baik tak pecah. Dia angkat balik. Gangguan tu berlaku macam tu je untuk malam kedua. And macam biasa, keesokan paginya dia call suami dia, bagi tahu apa yang jadi. Tapi si suami macam biasa, alasan dia tak ada apa-apa, cicak lah tu. So isteri macam tak apa-apa. Lagi 5 hari je, sebelum suami dibalik kan. Malam ketiga ni, si isteri ni lepas tengok TV semua, dia tidur, tak ada apa jadi. Tapi bila tepat jam pukul 2, dia terjaga tidur. Sebab apa? Sebab dia dengar ada bunyi panggil nama dia. Kita bagi nama dia Mia lah, Mia. Sekejap. Mia. So dia pun macam bangun. Suami aku dah balik. Dia pun gerak, buka pintu. Bang, mana ni? Dia hintai kat tingkap. Kereta suami dia tak ada. Tiba-tiba zap, benda melintas kat belakang. Bang, dia pun masuk, dia pun dengar ada suara panggil dia. Mia.
Dia pun tengok dalam bilik dia. Sebab bunyi tu datang daripada bilik dia. Dia tengok bilik dia. Dia nampak suami dia. Tapi suami dia mencangkung, babe. Mencangkung kat atas katil. Mia. Pap, terus si isteri ni pengsan. So esok paginya memang dia rasa dah tak boleh tahan. Dia call suami dia, "Bang, cepatlah bang, balik bang. Malam tadi bang, ayang kena kacau bang. Tolonglah balik. Tolonglah." Si suami ni macam, dia bagi tahu, si suami ni cakap macam, "Tak boleh sayang. Banyak sangat kerja bang. Memang tak boleh. Bukan tak nak balik, tapi memang tak boleh." Si isteri ni dah marah, dia terus hang up call. Hang up phone. Dah marah gila. And mulalah kisah untuk malam keempat. So tengah-tengah dia tidur, dia dengar benda yang sama. Dia dengar Mia. Macam tu dia dikatakan dia berbisik, tapi kita buat macam dia panggil nama macam Mia. So dia pun semalam dah kena kacau. So mesti dia tahu, dia takut Dia buka mata selalu. Dia tengah tidur Mia tengah tidur. Buka mata. Nak tengok apa yang ada dekat luar pintu bilik dia. Dia buka mata. Benda tu kat depan dia, babe. Tengah tengok dia. Muka dia kata memang hodoh lah. Rambut mengurai, panjang. Tengah tengok dia. Apa lagi si Mia ni bangun. Dia terus buka pintu. Bersepah, babe. Bersepah. Kubur bersepah dekat ruang tamu dia. Kau bayangkan ruang tamu, tapi ada kubur bersepah dengan nisan terpacak-pacak semua kan. And bukan tu je dia nampak. Kau pernah tengok Munafik tak? Pernah tengok Munafik 2 kan? Kau tahu ada benda yang lembaga yang berdiri yang serba putih selalu banyak-banyak tu? Tu dia nampak tu sekali ni keliling penuh dekat kubur-kubur tu. And dia perasan ada seorang makcik tua cakap macam ni, "Kau keluar." Cakap macam tu. Sebab makcik ni dia kata menjerit macam tu. And si isteri ni pun dah, bila nampak macam tu, kau bayangkan siapa tak takut kan. Dia tengok, dia nampak, dia dengar bunyi kat luar. Dia dengar enjin kereta suami dia. Suami dia buka je pintu, dia terus pengsan. And keesokan harinya diorang pergi berubat. And dikatakan ada orang cakap yang rumah tu sebenarnya asal tapak pembinaan rumah tu adalah perkuburan orang asli. Okay, tanah perkuburan orang asli. So mungkin masa pembinaan diorang ni tak buat macam doa selamat. Si suami isteri ni buat masa diorang masuk. Tapi mungkin masa pembinaan rumah tu, orang-orang kontraktor, orang-orang apa, diorang tak baca ayat suci Al-Quran ke, tak buat doa-doa ke kan. And mungkin sebab itulah penghuni tempat tu atau penunggu tempat tu still mendiami rumah tu. And dikatakan bahawa rumah tu tak dijual pun. Diorang cuba jual tapi tak ada orang nak beli. And rumah tu dibiar dimakan alam. Dia bagi aku cerita ni cerita yang rare tau. Macam susah gila nak dapat. Selalunya orang dah duduk rumah, bila rumah tu tak dibuat doa selamat ataupun tak ada penunggu kat rumah tu, selalunya rumah tu macam kita nampak macam kelibat-kelibat, ada orang ke kan. Tapi dia ni nampak kubur kat ruang tamu, babe. Seram tak seram lah. So ya, and tamatnya kisah kedua untuk malam ni, maka bermulalah kisah ketiga, which is kisah terakhir untuk Physics Cream episod ke berapa lagi? 7 kan? 7 kan? So episod ke-7. Tapi kita dah dapat 1k subscriber. So thank you. So ya, tanpa buang masa, aku buka kisah ketiga malam ni. Kisah yang kita orang bagi nama Tolong Hantarkan Je.
So kisah ni terjadi kepada salah seorang pemandu teksi. Okey, salah seorang pemandu teksi yang kita bagi nama Pak Samad 7 hari mencintaiku 2. Satu malam ni Pak Samad tengah bawa dia punya teksi. And then dia nampak ada dari jauh dia nampak ada orang tengah malam lambai tahan teksi. So apa lagi, Pak Samad dia berdesuk pergi dekat lelaki ni. Sebab kalau kau nak tahu, dikatakan sebenarnya pemandu teksi dia memang yang pantang kalau nampak orang tengah-tengah malam tahan teksi. Sebab charge untuk midnight charge memang mahal lah. So memang dapat pendapatan, memang dapat untung yang lumayan lah. Kira nak jadikan cerita, oh rezeki aku datang-datang baik punya. Dia nampak ada seorang lelaki ni melambai. Elok pakcik parking dekat satu blok perumahan. Sesampainya Pak Samad dekat lelaki tu, lelaki ni dia umur dia lebih kurang Pak Samad juga, dalam mungkin 40-an macam tu, kita boleh cakap 40-an. And then dia, bang boleh tak tolong hantarkan mak saya, tapi saya tak boleh ikut bang. Terus dia buka pintu cakap, bang boleh tolong hantarkan tak? Pelik kan. Lepas tu dia tak apa bang, tak apa, duit nanti saya bagi dulu, lepas tu abang hantar je mak saya. Macam tu. Pak Samad ni macam oh boleh. Dia pun macam, dia kata dia kejap saya ambil mak saya sekejap. Dia pun pergi dekat koridor Kulon Blok, and dari jauh Pak Samad ni nampak lelaki ni pimpin tangan seorang tua kat belakang dia, bawa. Lepas tu dia bukakan pintu. Okey, perempuan ni pun masuk teksi. Dia cakap, okey bang, ni mak saya, abang tolong hantar dia pergi mana ni? Pergi tanah perkuburan. Oh, Pak Samad ni, tanah perkuburan tengah-tengah malam. Time tu dah pukul 2 pagi berkurang. Pukul 2 pagi anak suruh hantar mak pergi kubur. Buat apa, Beb? Ni mak saya, dia nak ziarah ayah saya, arwah ayah saya. Tapi saya tak boleh hantar sebab saya kerja. Mungkinlah. Isteri ni dia rindu sangat dengan suami dia. Rindu yang dah tak tertahan kan. Mungkin pagi anak dia kerja, so dia rindu sangat. So malam tu pukul 2 pagi dia nak jenguk ziarah arwah suami dia. Tapi yang peliknya, lelaki ni katakan tolong hantar, saya tak boleh ikut sebab saya kerja. Pak Samad parti di atas bawah kan. Dia ni pakai t-shirt dengan seluar pendek. Pergi kerja apa ni? Tapi tak apalah, tak nak panjang cerita. Boleh, saya boleh hantar. Lepas tu lelaki tu tambah lagi. Lelaki cakap, tak apa bang, abang tak payah cakap, tak payah sembang dengan mak saya, sebab dia memang tak boleh dengar, dia tak boleh cakap. So abang bawa je dia pergi kubur tu. Lepas tu dia, tak apalah, boleh. So okey, boleh abang. Boleh bang. Ni 100 dia bagi. Abang tak payah pulangkan baki semua apa boleh simpan. Macam tu. Terima kasih bang. So dia pun balik kat koridor dia. Pak Samad ni pun bawa lah mak lelaki ni, bawa pergi kubur. Ujung dah sampai kubur dia tanya, mungkin nak selekoh apa kan. Tanya, makcik, dia kata tadi kan tak ada dengar. Dia macam, makcik, kita nak berhenti kat mana? Makcik ni tak bercakap Dia tunjuk depan. So lah Pak Samad, okey, depan okey, boleh. Dia pun bawa terus depan sampai jalan mati. Sampai satu jalan mati. Dekat sebelah jalan mati tu ada bus stop, perhentian bas. And then Pak Samad berhenti lah dekat perhentian bas. Sini cik. Yang peliknya, perhentian bas ni dah tak ada bas lalu dah. Mungkin bus stop tu pun dah usang dah. Dia macam, sini makcik,
makcik tu hilang. Makcik tu tak ada. Padahal tak dengar pun bunyi buka pintu. Kau bayangkanlah, yang dari Hulung blok pun anak dia kena pimpin, ni boleh keluar sendiri, tak payah orang tolong. Tapi si Pak Samad ni risaulah makcik kan. Dia pun buka pintu, dia pun cari. Mana makcik ni kan. So Pak Samad ni pun dah Aish, Mamat ni. Dia pun masuk bilik teksi dia sebab dia tahu benda yang dia suruh hantar tu bukan manusia, babe. Bukan manusia. Balik, dia tutup pintu. Dalam perjalanan balik tu, dia maki Mamat yang suruh hantar tak apa-apa tak kat kubur tu. Lepas tu sampai je rumah, dalam beberapa hari lepas tu, isteri dengan anak pandu teksi ni kena kacau. Waktu malam diorang akan nampak ada seorang makcik muka pucat ni kat tingkap. Kat tingkap ni. So bila satu masa tu Pak Samad ni dia bawa kereta dia pergi car wash, and then bila tengah car wash tu ada seorang pekerja car wash. Dia cakap macam ni, abang ni barang abang. Saat dia jumpa barang tu dalam kereta kan, Pak Samad ni tengok, benda ni ada satu bekas yang dibalut dengan kain hitam tau. Tersorok cantiknya kat dalam teksi. Rupanya kalau ikut apa yang Pak Samad cakap, lelaki tu sebenarnya bukan suruh hantar mak dia, tapi mungkin buang saka kat dalam teksi tu. Kesian bai. So itu je 3 kompilasi kisah seram tanah perkuburan. And aku harap korang semua enjoy dengar kisah malam ni. So macam biasa, kalau ikut korang, mana yang seram, korang antara 1 ke 2 ke 3, korang boleh bagi tahu kat kita orang. Jangan lupa hashtag malam sepi berteman kembali. Okay, so aku lupa nak cakap, excited punya meraih ke 1K tu, aku lupa nak cakap, jangan lupa subscribe, like, comment and share, hit notification button. So bila kita orang update video terbaru, korang akan dapat notifikasi tu dulu. Okay, sebelum kita tutup video untuk malam ni, aku nak beritahu korang, kalau korang ada kisah menarik, kisah seram yang korang nak kongsi kat Physics Scream, korang boleh email dekat alamat email di bawah, physicscream@gmail.com, FI2IK scream@gmail.com kat bawah. So ada 3 asbab kenapa korang kena hantar cerita-cerita seram korang kat kita orang. So asbab pertama, supaya kisah korang dapat kita kongsi bersama, dapat diselami bersama, and kisah korang tu taklah, apa orang cakap, taklah tergantung sepi, terkubur mati gitu. So yang kedua, supaya asbabnya menjadi iktibar dekat semua yang tengok Physics Scream. Amin. And tak kisahlah kisah korang tu kisah macam mana, yang penting dia menjadi satu medium untuk kita mendekatkan diri kita kat pencipta kita. And yang ketiga ni korang kena dengar, sangat penting. Yang ketiga ni supaya kita orang tak kehabisan modal untuk Physics Scream. So share banyak-banyak kat kita orang supaya kita orang boleh ketengahkan kisah korang kat dalam Physics Scream. And itu saja aku nak cakap. Sekali lagi thanks untuk 1K subscriber dalam masa 1 bulan 1 minggu. InsyaAllah teruskan support kita orang supaya kita orang boleh terus dapat 10K mungkin. Jadi satu aku nak pesan, memang kubur ni kita nampak macam satu tempat yang menyeramkan, satu tempat yang kalau boleh kita nak datang lah. Tapi alangkah baiknya kalau kita lalu kubur tu, kita sedekahkan doa, kita sedekahkan Al-Fatihah dekat penghuni-penghuni kubur yang dah pergi dulu kat kita, yang mana kita ni akan menyusul. And kita berharap satu hari nanti bila kita pun kat tempat dorang, kat tempat dalam kubur tu, ada orang yang macam kita yang akan mendoakan kesejahteraan kita kat dalam sana nanti. So itu saja. Selamat malam. Annyeong.